Jadi kita minta Abang Sepo tu buat sedikit kesimpulan, perbincangan, nak nasihat anak-anak muda dalam bekerja, ikutlah GrabFood ke, Foodpanda ke, Kilang ke, Berniaga ke, supaya berkat ni. Ambil masa dalam 4-5 minit. Boleh. Nanti Ustaz Asnin sambung sikit menutup. Sila. Boleh insya-Allah. Okey, saya nak berkongsi cerita yang pendek sikit semasa saya satu ketika dulu bila saya habis sekolah dulu. Macam-macam kerja saya cuba. Masa tu tak ada GrabFood apa semua lagi. Ini dalam tahun bila ni? Tahun 1987. 80-an, ujung 80-an. Jadi masa tu GrabFood tak ada. Kebanyakan kawan-kawan saya pun banyak buat yang part time untuk hotel, banquet tu, kalau ada function apa jadi waiter lah. Pun susah jugalah pasal queue panjang sangat. Jadi satu hari tu nak jadikan cerita, saya ternampak ada satu tempat tu. Kalau dulu kita, mungkin zaman-zaman kita dulu kita tahu funfair. Tapi funfair pun masa tu dah kurang dah. Dia yang lagi tinggi pada funfair ni circus. Saya nampak, saya tak pernah masuk. Lepas tu dia tulis tu jawatan kosong. Jadi saya fikir tak apalah, boleh lah. Ini cantik ni kan. Ni mesti kerja halal. Takkan dia suruh saya mencuri ke apa kat situ kan. Jadi saya pun pergi tanya, jumpa tokek tu. Tokek tu tanya, yes, you ada apa hal? Saya tengok depan tadi ada tulis jawatan kosong. Saya nak minta kerja. Dia tak tanya saya. Selalunya kalau bos dia akan tanya, apa kerja yang awak boleh buat? Dia tak tanya saya. Betul you mau kerja? Ya, saya mau kerja. Janji kerja halal, tak ada tipu orang, tak ada buat benda salah. Saya bilang, tak ada. Ini sarkas, dia cakap. Ini bukan kerja tipu orang. Tak apa, okey, you pergi sana, tepi sana. Dia tunjuk ada satu peti kat situ. Ada peti besar. Jadi dia suruh saya pergi kat peti tu, dia suruh saya buka peti tu. Saya risau kan, saya buka peti tu ada ular ke kan, takut dia nak kenakan saya. Jadi dia cakap, tak ada, buka saja, tak ada apa. Saya pun buka. Saya terkejut tengok ada macam sesuatu yang berbulu kat situ. Macam binatang kan. Jadi bila saya angkat, saya tengok rupanya suit, pakaian kostum beruang. Macam NW tu. Macam beruang. Tapi ni beruang lidi lah. Beruang kurus lah. Beruang kencet lah. Dia cakap, cuba pakai. Saya pun pakai. So bila saya pakai, dia cakap, you tengok cermin. Saya pun tengok cermin. Beruang betul dia ni kan. Lepas tu dia cakap, cuba you tahu ke beruang macam mana? Adik-adik tahu tak bunyi beruang macam mana? Macam mana? Sebelum cicak main beruang main dulu. Sebelum cicak beruang dulu. Jadi bila saya buat tu, bagus. Dia cakap, okey. Sekarang show sudah mau start. You cepat-cepat, nanti saya di sana ada satu pintu sebelah kanan. You tunggu situ, naik basikal. Naik basikal. Buka saja gate, you pusing. Saya pun tunggulah kat situ. Ya Allah, Tuanku, syukur alhamdulillah dapat kat kerja. Walaupun kerja yang saya tak jangka. Lepas tu sekaligus saya kerja sambil dapat tengok sirkus. Sebab tak pernah masuk. Jadi bila dia buka aja gate tu, orang ramai ni. Bila buka aja gate, saya pun pusing lah naik basikal tu. Naik basikal, semua orang tepuk ni. Saya rasa macam ni? Macam tu. Saya rasa dia orang ni yang menonton situ. Jadi ketika tu, saya punyalah nak cakap macam mana, saya sangat gembira sebab dapat satu kerja baru, walaupun bukan cita-cita saya, tapi saya rasa kerja ni tak adalah susah mana. Yang penting saya mencari rezeki yang berkat. Tapi itulah, dalam pada kita senang, Allah tetap akan uji kita. Bila saya pusing tu, lepas tu saya berhenti. Tiba-tiba saya tengok ada pintu kandang lagi satu tu buka. Saya cakap, apa pula pintu tu? Tiba-tiba tahu keluar apa? Keluar singa. Singa besar. Macam mana bunyi singa? Raw, lebih kurang. Raw bau dia. Itu singa kampung lindungan. Jadi saya ni, saya rasa macam, ya Allah Tuanku, aku baru je bersyukur ni atas nikmat kerja yang diberi ni. Kenapa datangkan singa ni, ujian ni? Jadi saya dah tak cerita banyak. Dia pun dah nampak saya. Dia cakap,
kenyang aku ni. Kan rasanya lah muka dia tu kan. Kenyang ni walaupun daging kecil ni. Jadi bila dia datang dekat-dekat dengan saya dah tak peduli dah. Kayu. Saya cuba kayuh basikal. Tapi saya tengok dia punya datang tu lagi laju, saya tinggalkan basikal tu. Jadi bila saya lari keliling tu, saya nak pergi ke gate tu. Tapi gate tu dua-dua dah tutup. Memang dah tertutup dah. Saya tak tahulah tertutup pintu rezeki ke, tertutup nyawa saya ke, saya tak tahu. Jadi bila saya pusing tu, dah banyak kali pusing saya keletihan. Sampai bila tahap kita ni, bila kita darurat, secara fitrahnya kita akan berserah. Apa nak jadi-jadilah. Aku dah cuba, cuba nak selamatkan diri. Saya tak tahulah Tokek ni memang saja anak anaya saya ke apa. Jadi saya pun dah berhenti kat situ. Saya tengok singa tu dah datang kat saya. Saya reda lah, saya pandang sini. Jadi bila singa tu datang, dia grip saya daripada belakang. Saya satu benda je saya cakap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biarlah aku mati dalam iman. Tiba-tiba saya dengar satu suara, bisikan, relax lah, jangan risau, aku pun macam kau juga. Jadi kesimpulan dekat sini, itulah dia berkat bila kita baik sangka, berserah. Semua ketentuan Allah, dia dah tentukan kita. Yang penting kita kena baik sangka, buat imah baik ke, buruk ke. Dan saya tertarik tadi dengan apa yang Ustaz cakap bila tentang terima kasih. Cara kita berterima kasih secara tak langsung dapat juga memberkati rezeki kita. Bayangkan ada seorang jutawan yang bagi kita 2 juta ringgit. Tiba-tiba datang bagi kita 2 juta. Yang pertama sekali kita akan bersyukur. Bersyukur Allah, syukur Alhamdulillah. Tapi kita akan bertanya pada diri kita, kenapa dia bagi saya? Ya. 2 juta ni kenapa dia bagi saya? Ini bukan macam jutawan fakir. Jumpa duit 2 juta. Ini orang bagi. Jadi first kali kita akan bersyukur, syukur Alhamdulillah, dan kita akan berterima kasih kepada orang yang bagi tu. Dan pastinya selalunya kebiasaan lah, kalau orang bagi mesti ada sebab. Biasanya lah. Ya. Jadi bila ditanya apakah sebab dia bagi saya 2 juta, dia pun cakap, bayangkanlah analogi ni, dia cakap aku bagi kau 2 juta ni sebab aku nak 2 biji mata kamu. Rasa-rasa kita nak bagi tak? Kita takkan bagi. Sebab kita tahu nilai mata kita lebih pada 2 juta ringgit. Dan lagi satu, bila dia ambil mata kita, dia bagi kita 2 juta, macam mana nak kira? Dah tak nampak? Macam mana nak menikmati tu 2 juta tu, keindahan indera mata kita ni, 2 juta tu. Jadi kesimpulan yang saya boleh cakap kat sini, daripada kita lahir, Allah bagi kita 2 biji mata percuma. Bagaimana kita berterima kasih? Jadi selalulah kita jangan bila kita melihat sesuatu, janganlah kita sentiasa melihat ke depan semata-mata. Kita jenguk juga kat belakang untuk merujuk khilaf kita. Dan bila kita mendongak, kita akan tengok semua benda yang elok je. Dan kita akan rasa serba-serbi tak cukup. Oh, kenapa dia ada ni? Kenapa dia elok? Kenapa semua dia ada? Kita akan rasa serba-serbi tak cukup. Tapi bila kita tunduk ke bawah, kita akan tengok orang yang lebih susah, yang orang yang lebih tidak bernasib baik. Di situ akan timbul kesyukuran dalam diri kita. Kalau kita tak dapat apa yang kita suka, belajar untuk suka apa yang kita dah dapat. Allahu Akbar. Sentiasa bersyukur. Sebab syukur ni bukan saja pada nikmat semata-mata. Walaupun kita diuji, diduga sekali dengan apa sekalipun, kita kena sentiasa bersyukur. Dan menyentuh apa yang Ustaz cakap tentang sifat sombong ni. Kita dijadikan daripada tanah. Sifat kita dijadikan daripada tanah. Kenapa perlu melangit? Tak payah kita melangit, kita menanah aja. Sebab kalau kita cerita pasal sombong ni, iblis tu sendiri dihalau dari syurga kerana sifat sombong. Manusia belum masuk syurga dah sombong. Jadi jangan kita sombong. Dengan merendahkan orang tak bermakna kita lebih tinggi. Dengan memburukkan seseorang tak bermakna kita lebih elok. Jadi sentiasa kita terapkan dalam diri kita ni untuk bukan lebih baik pada orang lain. Bila kita cakap kita nak lebih baik pada orang lain, kita sebenarnya dah menilai seseorang. Itu dah jatuh sombong sebenarnya.
Bukan macam tu. Kita sebenarnya nak lebih baik bukan daripada orang lain, tapi lebih baik pada semalam. Lebih baik pada hari-hari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Kena sentiasa istiqamah, berhusnuzon yang kita boleh jadi lebih baik. Sombong ni kalau boleh jauhi sifat sombong. Jangan sekali-sekali lah kita menilai seseorang, menghakimi seseorang. Walaupun kita nampak seseorang tu telah melakukan kesilapan sendiri pun, keesokan harinya janganlah kita melihat beliau sebagai pendosa kerana mungkin malam tadi beliau dah bertaubat. Jadi kadang-kadang kita nak tegur pun kadang-kadang boleh datang mudarat. Kadang-kadang kita tegur tak kena tempat, tak kena cara, tak kena masa. Jadi pada saya, bila kita tak boleh menghampiri untuk menegur, insya-Allah bila kita sujud, kita bisikkan doa kita ke bumi, insya-Allah doa kita, suara doa kita berdentum ke langit. Allahu akbar. Insya-Allah. Sentiasa mendoakan yang baik-baik, berbaik sangka. Insya-Allah, sebab doa dalam rahsia ni sebenarnya antara doa yang sangat mustajab bila dia berahsia. Begitu juga amalan. Sebaik-baik amalan ialah bukan banyaknya amalan tu, tetapi amalan yang bebas daripada ujub, riak dan takbur. Maknanya sifat sombong tu tak ada kat situ dan tiada istilah menunjuk-nunjuk. Berahsia dalam beramal, insya-Allah. InsyaAllah hayal al-falah, marilah menuju kejayaan. Alhamdulillah. Wallahu alam.